الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ustaz Adam Zakaria. Okey tak Ustaz? Bilal UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban. Ustaz Adam Zakaria. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tuan Imam Ibn Idris, Ustaz Muhammad Abdul Aziz, apa khabar Ustaz? Suara saya okey tak Ustaz? Sallu ala nabi ya, sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nurin Syazwina, terima kasih. Suara okey tak Nurin? Suara. Mohon sahabat-sahabat untuk share. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaat daripada sembang-sembang pada malam ini, sementara kita nak tunggu masuknya waktu Isyak. InsyaAllah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey Nurin, jelas tak? Okey, terima kasih Nurin. InsyaAllah tajuk tazkirah kita pada malam ni kuliah maghrib yang dibawakan khas daripada unit Hal Ehwal Islam UiTM Cawangan Negeri Sembilan, kampus Seremban. InsyaAllah mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada majlis ilmu ini. Ya, sahabat saya Syekh Najwan Afiq, apa khabar Najwan? Semoga dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri saya Salihatun Saleh, alhamdulillah, sama-sama kita mendapatkan manfaat daripada apa yang dibicarakan pada malam ini. Balas kejahatan dengan kebaikan, InsyaAllah itulah tajuk yang serba ringkas pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang dipersiapkan untuk hari esok, yakni hari di mana dia dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia akan dibangkitkan di pada mahsyar nanti. Apa yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing perlu melihat kepada diri sendiri. Jangan kita melihat kepada orang lain, tetapi kita tunjuk kepada diri sendiri apa persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqullah, dan Allah pesan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Baik bentuk surahan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita buat walaupun sebesar zarah kebaikan yang kita buat, Allah tahu. Dan sebesar zarah kejahatan yang kita buat, walaupun manusia tak nampak, tapi Allah sentiasa melihat apa yang kita laksanakan di dunia ini. Jadi berhati-hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama saya pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi kurniakan nikmat kehidupan kepada kita. Ingat dia, bila mana Allah beri kita hidup pada hari ini, pada saat ini, bukan bermaksud untuk kita menyambung dosa-dosa semalam, tapi untuk kita memperbaiki apa yang kita tertinggal semalam. Mungkin kita tak sempat nak baca Quran, hari ini kita baiki untuk kita baca Quran. Mungkin semalam baca satu muka saja, hari ini kita baiki, kita baca 2 muka surat. Mungkin hari ini kita selawat 10 kali saja. Kita tambah malam ni, kita tambah lagi selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada Nabi SAW. Sekarang pun kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Perbanyakkanlah kita berselawat kepada Nabi kita. Bila mana kita banyak selawat, insyaAllah Nabi akan kenal kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan basahkanlah lidah kita dengan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ruang dan peluang Allah bagi ni, kita tambahkan amalan-amalan yang kita tertinggal semalam. Mungkin semalam tak terjaga untuk solat tahajud, cuma terkejut pergi kencing je.
kan, tak sempat nak solat. Okeylah tu, bangun-bangun istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat 2-3 kali, tidur balik, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan bangun sebelum azan subuh. Sekurang-kurangnya dapat bertahajud 2 rakaat, berwitir 3 rakaat. Kan, itu agenda kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak ikut tidur ni memang seronok tuan-tuan dan puan-puan, dia kasih dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sampai bila kita nak tidur? Kan, sedangkan umur kita semakin berkurang, amalan kita tak banyak mana. Saya lah tuan-tuan, insya-Allah amalannya banyak, ilmunya banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua saling ingat mengingati di antara satu sama lain. Baik muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah. Ini baik-baik lagu kumpulan nasyid, kalau tuan-tuan ingatlah, yang popular iaitu daripada Hijaz. Hidup tidak selalunya indah, begitulah bunyi dia kan. Langit tak selalu cerah. Bait-bait ini mengingatkan kepada kita tentang kehidupan kita seharian. Maksudnya dalam kehidupan kita ini, baik biasanya dibalas dengan kebaikan. Itu perkara yang biasa, yang mudah. Kan, bila mana kita buat baik dengan orang lain buat baik semula dengan kita. Itu biasa, perkara yang mudah. Yang agak susahnya, dan memang susah, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini yang susah sikit tuan-tuan. Bila mana orang buat jahat dengan kita nak balas kebaikan. Yang tu agak susah sikit dah. Nanti kita tengok bagaimana kita nak membalas kejahatan dengan kebaikan. Jiwa yang macam mana yang boleh membalas kejahatan dengan kebaikan? Ya, Syekh Najwan Hijaz, nama lagu Alam. Dia ada tambah sikit Wan, Lukisan Alam. Itu tajuk lagu dia, Lukisan Alam. Lirik lagu kumpulan nasyid Hijaz, kan. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalunya cerah. Kita tengok langit kan, kadang-kadang cerah elok, kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan, kan. Itulah gelora kehidupan kita seharian. Begitulah dengan cuaca pun sama. Tertinggal pula. No problem, tidak menjejaskan akidah wan, tak ada masalah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita, bila mana kejahatan nak dibalas dengan kebaikan, satu benda yang susah. Dan inilah yang dikatakan satu yang luar biasa sekiranya kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Orang yang macam mana yang boleh buat perkara seumpama ini? Kita orang biasa-biasa ni, orang muda kata biasa-biasa ni, boleh tak? Kan? Nak balas kejahatan dengan kebaikan. Nanti kita renung dan kita hayati, kita ni boleh tak? Adil Alfredo, background cantik terbaik Ustaz Fuad. Background ni ialah ada rumah sewa, Syekh, bukan rumah sendiri ni, background rumah sewa. Tompang sementara kat dunia ni. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat lah sikit sebanyak dalam kehidupan kita. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat? Fussilat ni surah yang ke-41 dan ayat yang ke-34. Saya bukan hafiz Quran, saya al-habis sahaja, kan. Maksudnya Fussilat 41 ni sebab saya dah catat, tu yang saya tahu. Dan ayat yang ke-34, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan? Sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, sembang-sembang santai pada malam ini,
Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekian, jangan serius sangat sambil-sambil mendengar kuliah ini. Bolehlah minum teh O ke, kopi O ke, nak makan nasi ke, tak ada masalah. Sambil-sambil kita tunggu waktu isyak nanti. Bagi yang muslimin yang boleh pergi ke surau ataupun ke masjid, silakan. Dah masuk waktu nanti, bersegeralah menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kami yang berada di Selangor, yang berada di Putrajaya, KL, Sabah, kami tidak boleh untuk salat berjemaah di masjid. Kami akan usahakan untuk salat berjemaah bersama ahli keluarga. Mohon doa daripada sahabat-sahabat yang saleh dan salehah supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah ini daripada kita semua dan daripada negara kita Malaysia. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan kehidupan dengan baik dan sempurna. Baik muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, memberi tata cara kepada kita bagaimana nak menghadapi kejahatan itu. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Cantik. Bila mana orang buat jahat kepada kita, tapi kita tolak kejahatan itu dengan lebih baik lagi, dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh perasaan, menaruh rasa permusuhan terhadap diri kamu, dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat karib kamu. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Benda baik, benda jahat ni tak sama. Bila orang buat jahat kepada kamu, tujukan kejahatan kepada kamu, maka kamu tolaklah dengan cara yang lebih baik. Bukan maksud bila orang buat jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan, bahkan lebih teruk lagi. Ini adalah bukan cara yang diajarkan oleh agama kita, yakni Islam. Islam tidak mengajar kita kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Bahkan Allah perintah, bila orang buat jahat kepada kita, kita balas kebaikan tu lebih baik lagi daripada kejahatan yang dia buat tadi. Ni hebatnya orang Islam, orang yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita menjalani kehidupan, sejak daripada kita lahir sampai ke saat ini, mungkin 30 tahun kita hidup, 40 tahun kita hidup, 50 tahun kita melalui momen-momen yang indah dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mengalami saat-saat sukar yang perlu kita lalui. Kan tak semuanya indah dalam kehidupan kita. Tak nak Allah akan uji kita dengan saat-saat sukar yang perlu kita lalui, yang kita perlu hadapi melalui ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak kena lihat dalam kehidupan. Bagi orang yang beriman, apabila mendapat nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia menerima musibah, dia bersabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat orang beriman, bila dapat nikmat dia akan bersyukur, bila diterima ujian dia akan bersabar, kerana nikmat dan musibah itu akan memberi kebaikan kepada diri dia. Ini mata hati orang yang beriman melihat nikmat dan melihat musibah. Jadi kita lihat dengan ke dalam diri kita. Apabila kita menerima nikmat, apa perasaan kita, dan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa perasaan kita. Walaupun sejuta kebaikan yang kita buat, dengan kebaikan yang kita lakukan. Ini kita tak boleh lari, tuan-tuan. Kan? Dan contohnya ada dalam kehidupan kita. Ada hamba Allah yang buat kebaikan. Pelbagai cacian, pelbagai hinaan yang dia hadapi.
Bahkan dia tetap tabah dan sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia buat sesuatu itu, kebaikan itu bukan kerana manusia, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa aku kisah orang nak caci ke, orang nak benci ke, orang tak suka ke, orang suka ke, yang penting buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas mana pun kita membantu dalam kehidupan ni. Ada juga yang mengeji dan ada yang mencaci, kan, pelbagai tomahan yang dilontarkan, walaupun hasrat kita untuk membantu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam tuan-tuan dalam kehidupan, macam-macam muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selembut mana nada kita menasihati orang-orang yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih ada yang memarahi apabila menyuruh melakukan kebaikan. Ada yang balon balik kita. Alah, engkau pun bukannya baik sangat pun. Allahu Akbar. Betul tuan-tuan, kita yang menasihati ini bukan berarti kita baik, sempurna, tapi kita ingin menjadi baik dan ingin mengajak sahabat-sahabat bersama-sama berusaha menjadi baik. Siapa kita manusia biasa ini untuk mendabik dada bahawa kita ni baik? Tidak tuan-tuan. Yang bercakap pun sama, tidak baik, tapi kita ingin menjadi manusia yang baik dan kita ingin mengajak sahabat-sahabat untuk menjadi baik, untuk bersama-sama menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Seluas lautan kasih yang dicurahkan, ada juga hati terhadap kebaikan yang dilakukan. Inilah ragam sikap manusia. Susah untuk kita memuaskan hati manusia ni. Kan? Buat baik salah, buat jahat pun salah. Jadi pilih yang mana? Semua salah. Kan, contoh tuan-tuan. Kan, semuanya salah. Tapi biarlah kita dicaci, dihina dengan kita buat baik. Itu akan memberi keuntungan kepada kita berbanding kita dicaci, dimaki dan dihina dengan perbuatan yang tidak baik ataupun maksiat yang dilakukan. Biarlah manusia tidak suka dengan kebaikan yang kita buat itu, kerana apabila kita membuat kebaikan itu adalah untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang baik-baik ini sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa? Allah nak melihat sama ada dia buat suatu perkara itu ikhlas kerana Allah ataupun kerana manusia. Kalau kerana Allah, walaupun dicaci, dimaki dan dihina, dia tidak akan berputus asa, bahkan dia terus bersemangat menyebarkan kebaikan di alam yang ditumpang ini, alam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah tuan-tuan, tak mudah untuk memuaskan hati orang, tak mudah untuk kita menguasai hati manusia, bahkan terlalu sukar, kan. Kadang-kadang bila kita suruh buat baik, manusia itu akan mencari kesalahan kita. Itu biasa. Tapi bagi orang yang nak jadi baik, unzur man qala, unzur ma qala wala tan. Lihatlah apa yang diperkatakan, tapi jangan lihat siapa yang berkata. Sebab orang yang berkata itu dia manusia biasa, kan. Dia ada nafsu. Dia juga manusia biasa, dihasut oleh syaitan. Dia kadang-kadang termakan dengan hasutan nafsu. Melainkan manusia yang terbaik untuk kita menjadi contoh teladan adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh yang terbaik. Kan? Ini manusia, kalau namanya manusia biasa macam kita ni, macam saya, memang tidak terlepas. Baik engkau ustaz ke, ustazah ke, memang kita akan melakukan kesalahan, kita akan melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cepat-cepat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tuan-tuan sekiranya kita menghadapi situasi seumpama ini? Buat baik dah. Beri kasih sayang dah. Nasihat secara lembut dah. Tapi ada juga yang marah, ada juga yang tak suka. Bagaimana dengan keadaan kita? Sekiranya kita dicaci, kita dihina, kita dibenci,
kita dilontarkan dengan kata-kata yang tidak baik, contoh bajet bagus, macam bagus sangat kan, dan sebagainya. Apa yang kita perlu buat? Ini adalah satu kejahatan, satu hinaan terhadap diri kita. Apakah kita perlu membalasnya, ataupun kita perlu berdendam dengan orang yang caci maki, hina dan mengatakan bahawa kita bajet bagus dan sebagainya? Adakah kita perlu membalasnya? Pertama sekali, tepuk dada, tanya iman kita. Bila kita berhadapan dengan situasi ini, iaitu kita dihidangkan dengan kejahatan, dengan keburukan yang Allah lontarkan kepada kita, tanya iman kita. Jangan tanya nafsu. Jangan tanya nafsu. Sebab apa? Iman pasti akan menjawab. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, iman berjaya menguasai diri dia. Iman yang dia miliki itu iman yang kuat, mantap imannya itu, maka iman akan menjawab jangan. Jangan apa? Jangan kita balas kebencian, kehinaan, cercaan daripada orang lain dengan hinaan ataupun cacian balik. Ini kata iman. Iman kata jangan. Tapi kalau ditanya dengan nafsu, kan? Nafsu yang menguasai diri kita ni tuan Subhanahu wa ta'ala, ditanya kepada nafsu, nafsu akan kata, balaslah bro. Kan? Tunggu apa lagi? Orang dah buat jahat dengan kita. Dah caci maki kau boleh duduk diam lagi? Orang dah hina kau boleh duduk diam? Kau ni macam tak ada maruah. Ini permainan syaitan. Dan ditambah pula dengan geng dia satu lagi, syaitan. Syaitan pun akan masuk jarum, tuan-tuan. Ya. Takkan nak duduk diam. Orang dah hina kau, orang dah maki, jatuh maruah kau tu. Tapi iman kata relax lah bro. Kan, relax bro. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang hina kita, orang yang caci maki kita itu bukan kebetulan, tapi itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita. Untuk menguji kita, yang pertama tahap kesabaran kita, menguji ilmu yang kita pelajari daripada guru-guru kita. Ini keadaan manusia, sama ada dia beriman ataupun imannya lemah. Kalau imannya lemah, dia akan dikuasai oleh hawa nafsu dia, maka dia akan membalas hinaan dan cacian daripada orang lain. Maka dia akan menjadi manusia yang gagal. Kalau dah gagal, macam mana kita bangkit semula? Dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tuan-tuan, bila dalam keadaan kita marah, kadang-kadang memang kita tak sedar. Tapi selepas itu baru kita sedar, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita nak pilih yang mana? Nak balas ataupun jangan balas? Tepuk dada, tanya diri sendiri pula. Kan, bila kita berhadapan dengan situasi yang amat meruntun jiwa kita, kita akan mengalami kesedihan dan sebagainya. Adakah kita nak balas ataupun tidak? Jadi kita lihat ke dalam diri. Saya melihat kepada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada diri sendiri. Dan pengalaman sebelumnya, adakah bila kita berhadapan situasi macam ini, kita balas ataupun kita memaafkan, ataupun kita reda, ataupun kita tidak reda dan kita berusaha untuk balas dendam terhadap kebencian dan kejahatan yang orang buat terhadap kita. Jadi dalam situasi ini, saya menasihati diri saya, menasihati tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihlah kata iman, iaitu jangan kita balas. Jangan ikut kata nafsu jahat yang sedang bermaharaja lela dalam hati kita. Kelak kita akan binasa. Sebab kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan,
masalah tidak akan selesai, bahkan permusuhan menjadi lebih teruk, akan mengundang kepada putusnya silaturahim, bermasa muka, dan perkara ini akan membawa ke akhirat juga. Dan kita akan mengalami kesukaran hidup baik di dunia bahkan di akhirat. Sebab orang kata ikut hati mati. Kan? Ikut nafsu. Apa dia Wan kalau ikut nafsu? Ikut nafsu adalah lesu. Ya Ustaz Faiz, apa khabar Ustaz? Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada salah dan silap, mohon membuat teguran terhadap penyampaian saya ini. Saya pun baru nak belajar, insya-Allah. Nur Amira. Ikut nafsu, lesu Nur Amira, kan? Ikut rasa, binasa. Okey, ikut hati, mati. Kan, ikut hati, mati. Ikut nafsu, lesu. Ikut rasa, binasa. Sebab apa? Sebab bila terlalu mengikut hati, akal kita dah hilang fungsi dah. Kan? Tu keadaan manusia. Tambah pula dengan syaitan pula datang menghasut kita. Sebab syaitan suka sangatlah kalau kita ni memutuskan silaturahim di antara sesama kita. Syaitan cukup suka sangat-sangat supaya umat Islam ini berpecah belah, bergaduh sana sini, berdendam di antara satu sama lain, saling bermasa muka. Ini syaitan suka sangat. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada kita bermusuhan dengan sahabat-sahabat kita, mohonlah maaf. Ataupun ada orang menyakitkan hati kita, maka kita maafkanlah kesalahan mereka. Itu yang lebih baik, dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan, puan-puan, sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dah sakitkan hati kita. Kan, dia buat kita kecewa, dia buat kita stres, buat kita bengkak, marah tuan-tuan, dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diingat, membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah cara yang diperintahkan oleh agama kita. Bukan cara yang betul dan bukan cara yang diajar oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini kita menzahirkan rasa kesyukuran, rasa kasih dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ikut saranan, ikut akhlak yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak follow Nabi, kita nak follow siapa lagi? Kan, sebab Nabi adalah insan yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu adalah kan ikutan yang sempurna untuk kita ikut. Dan apa yang Nabi ajar, memang rasa Allah berat, dah senang-senang buat salah nak maafkan. Ya, itulah akhlak orang yang beriman, akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah, memang rasa nak marah, tapi apakan daya? Kan, tanda cinta kita kepada Nabi, tanda taat kita kepada Allah, maka kita memilih kata iman tadi. Apa dia? Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ikut kata iman, kita balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini dalam kehidupan. Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Kita berusaha sikit lama-lama, insya-Allah kita mudah berlapang dada untuk memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan dah ajar kita dalam surah Fussilat tadi, surah yang ke-41 ayat yang ke-34. Apa maksud dia? Saya baca sekali lagi. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh perasaan ataupun menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat karib kamu. Ini bila mana kasih sayang. Kasih sayang itu
dipamerkan, disebarkan, daripada orang tu sekeras-keras hati dia menjadi lembut. Ya Nur Ain Fazlina, apa khabar? Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ceria dan bahagia selalu dalam menghadapi norma baru, mahasiswa-mahasiswi yang belajar melalui ODL. Mudah-mudahan kita terus bersemangat dalam kehidupan kita demi mencari sebuah kejayaan. Pelbagai dugaan yang perlu dihadapi. Berfalsafah pula. Tuan-tuan yang dikasihi muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pilih kata iman. Jadi kita maafkan orang lain, mudah-mudahan kita menceriakan. Bagi saya, alhamdulillah, orang yang melakukan kesalahan, saya memaafkan sesiapa sahaja dengan baik dengan kata-kata ataupun yang mengata daripada belakang. Saya maafkan mereka. Mudah-mudahan mereka juga memaafkan kesalahan saya. Nur Amira, Ustaz, kalau kita jarakkan diri buat sementara waktu, boleh ke? Sebab time tu kita tengah marah pada dia. Baik Nur Amira, inilah yang sebaiknya. Permulaan memang kita kena jarakkan diri dulu. Untuk apa? Untuk kita mencari ketenangan. Sebab kita takut kita tidak boleh mengawal perasaan. Syaitan pun menghasut kita, nafsu ammarah pun menggoda kita supaya membalas kejahatan tersebut. Jadi lebih baik kita menjarakkan diri. Sebab tu ada Nabi kata, kalau kita dalam keadaan berdiri, kita duduk, dalam keadaan duduk kita baring apabila kita diuji oleh Allah dengan sifat kemarahan. Ini pun berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tak dapat juga nak elak. Jadi selepas itu kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta maaf terhadap orang yang kita melepaskan kemarahan kita tadi. Betul, kita kena jarakkan dulu, cari ketenangan, muhasabah diri kita. Sebab apa dan kenapa Allah menghantar orang yang menguji kesabaran kita ini. Jadi kita istighfar banyak-banyak. Selepas daripada tu, barulah kita cuba mendekatkan diri balik dengan orang yang menyakiti hati kita itu. Boleh nak Amira ya, tak ada masalah. Untuk sementara waktu supaya kita lebih tenang ya. Muslimin dan muslimat, sekiranya ada soalan ataupun pandangan, boleh tulis pada ruangan komen. Kita santai-santai ya, tak ada masalah ya. Jadi pilih kata iman untuk kita memaafkan orang lain. Memang Amira, kadang-kadang bila orang membuatkan kita sakit hati, saat permulaan itu sukar untuk kita terima. Kerana apa? Kerana di waktu itu kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita dikuasai oleh syaitan, dan syaitan dan nafsu ini mengajak kita supaya berlawan dan berdendam dengan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Tenang, ambil wudu, istighfar, mudah-mudahan Allah akan beri kekuatan kepada kita. InsyaAllah kita mampu untuk mengubah situasi yang lebih baik daripada yang awal tadi, InsyaAllah. Dan dalam keadaan kita tenang, banyakkan berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan muhasabah diri kita. Sebab orang yang datang kepada kita itu adalah didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Kadang-kadang kita berjaya untuk melawan, kadang-kadang kita terlepas juga kemarahan itu. Kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam keadaan kita mengawal perasaan itu, ambillah surah Fussilat surah yang ke-41 ayat yang ke-34 sebagai panduan kita. Ini ayat-ayat Allah ni sungguh cantik untuk kita hafal dan untuk kita simpan dalam dada kita. Bila ada situasi macam tu, ayat ini terus terlintas di fikiran kita. InsyaAllah Allah kata idfa' billati hiya ahsan dalam surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat yang ke-34. Jika ada yang mengatakan kita di belakang, maafkanlah, tak ada masalah. Dia kata belakang, kita dapat tahu daripada orang lain. Memang sakit hati tuan-tuan. Kalau boleh, kenapa cakap belakang, baik cakap depan terus kan. Jadi ini sakit hati. Ini membuat-buat kemarahan kita. Kalau kita tak sabar time ni, kita pergi cari dia dan boleh berlaku pergaduhan, silap-silap, boleh bertumbuk dan sebagainya. Tapi kita tenang menghadapi perkara ini dan istighfar banyak-banyak dan muhasabah diri kita. Kenapa
dia bersifat demikian. Jika ada yang benci ataupun kunci mulut, tak nak bercakap dengan kita, tak nak sembang dengan kita, kita WhatsApp pun tak nak balas, kita call pun tak nak angkat. Jadi kita teruskan usaha, kita tegurlah mereka dengan memberi salam dalam WhatsApp dan sebagainya. Kita mohon kepada Allah supaya beri kesabaran kepada kita. Beri salam yang pertama, dia tak balas. Dia bukan tak balas, dia balas, tapi dia balas dalam hati kot. Ataupun dia balas melalui lisan dia tidak balas melalui WhatsApp. Sebab salam ni bila dibagi, wajib dia jawab kan. Kalau tak jawab, berdosa. Itu mungkin dia tak balas dalam WhatsApp, dia akan balas dalam hati. Teruskan sebarkan kebaikan, teruskan usaha. Jika ada yang membawang kita, tak kisahlah bawang kecil ke bawang besar dan sebagainya, bawang putih ke bawang merah, jadi kita usaha untuk memaafkan mereka. Sebab bila mana orang membawang kita, maksudnya dia mengambil tahu tentang kita, kan. Dia maksudnya dia sentiasa nak tahu perkembangan kita, dan dia dalam hati dia tu ada kita, kan. Cewa dalam hati dia tu ada kita, sebab tu dia suka membawang kita. Dia ingat kat kita, kan. Biar kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis-jenis yang orang suka membawang ini, ingat bila mana kita menyatakan atau menceritakan keburukan orang lain, ingatlah bahawa satu yang kita tunjuk kepada orang lain, tiga lagi tunjuk kepada kita. Itu tuan-tuan yang dikasihi. Jadi kadang-kadang kita rasa, Allah Ustaz, asyik aku je yang nak mula dulu, nak start, nak mengalah. Sedangkan yang buat salah tu dia, bukan aku. Apa pula halnya aku nak minta maaf dulu, aku nak memaafkan dia saja nak menyakitkan hati aku, tak kuasa aku. Ini kata-kata nafsu dan kata syaitan. Jangan ikutkan perasaan, jangan ikutkan hati, ikut kata iman. Ini permainan syaitan. Yang aziati, ya Ustaz, kadang-kadang mulut kita mengatakan kemaafan, tapi ada masa hati kita berkata-kata, teringat apa yang dilakukan, adakah ia bermaksud kita tak ikhlas memaafkan kesalahan orang itu? Okey, baik Yang Zah, memang ada bila kita dah memaafkan orang lain tapi hati kita tu masih teringat dengan kesalahan itu, memang kita belum 100% lagi ikhlas memaafkan sahabat kita ataupun orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Beri ruang kepada kita untuk terus menguatkan hati kita, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah tak ingat lagi dah apa kesalahan yang dia lakukan kepada kita. Jadi kita berusahalah untuk melupakan kejahatan dan kesalahan yang orang lakukan kepada kita tersebut. Jadi kita berusaha bersungguh-sungguh. Tapi kalau datang detikan ataupun sekali imbas itu biasa. Itu biasa, kita manusia biasa, memang kita tidak boleh lari daripada perasaan itu. Kadang-kadang datang juga bila tengok muka dia, dia ni, tu cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Kadang-kadang bila kita memaafkan, ada juga kita mengambil masa untuk kita menjauhkan daripada dia, supaya hati kita tenang dahulu. Sebab peringkat awal tu mungkin rasa nak marah tu ada lagi, rasa kebencian tu ada lagi. Kita jauhkan diri dulu untuk kita rasa tenang, dan jiwa kita rasa dah boleh untuk berjumpa dengan dia, dan di waktu itulah betul-betul keikhlasan yang datang untuk memaafkan orang lain. Boleh ya yang aziati, banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita mudah untuk memaafkan orang lain, insya-Allah orang lain juga mudah untuk memaafkan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan dikasihi, sikit lagi nak habis dah ni, kita nak buat kesimpulan. Jadi kita tak payah nak berkira, walaupun orang tu yang buat salah dengan kita, tak apa, kita minta maaf dulu, kita mengalah, tak payahlah berkira. Kenapa? Bila kita mengalah, kita mulakan dulu, tak ada apa yang rugi, bahkan kita mendapat keuntungan. Bila mana kita memulakan silaturahim, kita memulakan perdamaian, orang yang memulakan kebaikan itu lebih disayangi, lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dikasihi oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Yang, terima kasih Ustaz ya, sama-sama. Mudah-mudahan terjawab persoalan yang dikemukakan ya. Jadi benda ni memang berat. Sebab tu kita kena latih diri kita. Saya melatih diri saya, tuan-tuan, puan-puan, sahabat yang dikasihi sekalian.
sama-sama kita berusaha untuk mendidik jiwa kita, untuk mendidik nafsu kita supaya tidak suka berdendam dan suka memaafkan. Kalau nak ikut dendam, nak ikut marah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih awal lagi berdendam dan marah kepada musyrikin Quraisy yang sentiasa menghalangi dakwah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar dengan kata-kata, bahkan dengan perbuatan, dengan perasaan. Begitu hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kecaman, menerima ancaman daripada musuh-musuh. Tapi Nabi mengambil pendekatan, memaafkan dan berusaha menunjukkan akhlak yang baik kepada musuh-musuh, sehingga pada satu ketika musuh-musuh yang pada awalnya benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri pun melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka ini tertarik dengan Islam itu sendiri. Ini kehebatan apabila kita menyebarkan kasih sayang, kita memberikan kemaafan. Inilah yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedarlah bahawa akhlak dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh baginda akhirnya dapat ubah hati manusia. Begitu juga dengan kita, sekiranya kita menyebarkan kemaafan, menyebarkan kasih sayang itu sendiri, insya-Allah hati yang keras itu akan menjadi lembut. Hati yang sukar untuk memaafkan itu akan menjadi suci untuk mudah memaafkan, menerima kebaikan itu sendiri. Sebab apa? Mereka melihat contoh daripada orang yang mempamerkan akhlak yang baik itu. Jadi begitu hebat andainya kejahatan itu dibalas dengan kebaikan, kesannya amat positif. Tapi orang yang memberikan kemaafan, orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan itu memang seorang yang jiwanya kuat, hatinya bersih. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, tidak bermanfaat, yauma la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak pinak kamu pada hari kiamat nanti, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah itu dengan hati yang bersih. Jadi untuk memaafkan orang, untuk balas kejahatan dengan kebaikan ini tidak boleh dilakukan kecuali seseorang itu memiliki hati yang bersih, hati yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini daripada surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 88-89. Inilah perkara yang kita perlu wujudkan dalam hidup kita, iaitu memiliki hati yang bersih. Kerana dengan hati yang bersih saja yang dapat membalas kejahatan dengan kebaikan, walaupun pada awalnya adalah perasaan mungkin rasa macam susah tadi. Beri masa kepada diri kita untuk melupakan perkara-perkara yang dilakukan itu, dan kita bertindak untuk memaafkan orang lain. Mudah-mudahan dengan kemaafan kita itu terbuka hati orang yang melakukan kejahatan itu untuk menjadi manusia yang baik. Dia tidak lagi suka menyakiti hati, dia tidak suka lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tegah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kejayaan dakwah kepada kita, dan pahala ini akan berpanjangan terhadap kita. Dan sebagai kesimpulan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balaslah keburukan dengan kebaikan. Walaupun dalam keadaan tertentu kita rasa macam susah, tapi kita istighfar kepada Allah dan kita pujuk diri kita, siapalah aku untuk tidak memaafkan orang lain sedangkan aku juga ada melakukan kesalahan. Dan bila mana kita mudah memaafkan orang lain, insya-Allah orang lain juga mudah untuk memaafkan kita. Orang yang menghubungkan silaturahim, memaafkan orang lain, berbuat baik, dia akan sentiasa mendapat pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana orang ini jiwanya bersih, dan bila jiwanya bersih, dia sentiasa Allah akan sentiasa bersama dia, dan para malaikat juga akan sentiasa bersama dia. Sebab tu jiwa dia menjadi lembut. Amalan yang dilakukan ikhlas,
dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita memaafkan orang dengan ikhlas, dengan niat bila aku maafkan dia berubah menjadi manusia yang lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Islam amat melarang perbuatan jahat itu dibalas dengan kejahatan. Bahkan Islam amat menggalakkan dan menyuruh umatnya yang beriman dan bertakwa membalas setiap kejahatan itu dengan kebaikan, bahkan mendoakan lagi orang yang melakukan kejahatan itu supaya mereka insaf, mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, mendoakan supaya lembut jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk akhirnya, jadilah kita orang yang pemaaf. Saya menasihati diri saya, menasihati sahabat-sahabat sekalian, jadilah kita hamba Allah yang pemaaf dan penyambung kasih sayang di antara kita. Salah satu cara untuk kita menyambung kasih sayang adalah dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah mengasihi kita semua dan menolong kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan ini bukan sahaja di dunia, bahkan akan memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Ya sahabat saya Tuan Zaid, apa khabar? Terbaik Syekh, terima kasih Syekh. Ini sekadar sembang-sembang kita pada malam ini dalam slot kuliah maghrib yang dianjurkan oleh Unit Hal Ehwal Islam UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban. InsyaAllah program seumpama ini akan dilakukan lebih kerap lagi, memandangkan sekarang saya BDR ataupun work from home, bekerja daripada rumah. Dengan cara inilah dapat meneruskan tugas-tugas saya sebagai pegawai Hawla Islam UiTM. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita bersama. Aizani, terima kasih Ustaz. Semoga memberi manfaat dan sudi-sudilah untuk tuan-tuan puan-puan yang dikasihi untuk share perkongsian ini supaya ramai lagi dapat manfaat bersama, dan jadilah kita manusia yang sentiasa tersenyum, kerana senyum itu sedekah. Senyum juga akan menjadikan orang yang melihat kita itu lembut hatinya kan, dan mudah untuk didekati. Sebarlah kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala yang buruk dalam hal itu daripada diri saya sendiri. Saya berbicara di hadapan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud saya alim, soleh, banyak ilmu, banyak beramal berbanding kalian, tapi sekadar berkongsi ilmu milik Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memperbaiki jalan hidup kita, tidak lain dan tidak bukan jalan hidup untuk menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Nurin Amalina, terima kasih Ustaz. Time ODL ni memang kena banyak bersabar dan selalu memaafkan. Baik, terima kasih Nurin. Semoga manfaat semua dan mohon share ya, insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Kalian sentiasa di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.